Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pertama sekali kita nak ucapkan tahniah kepada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang sudah pun dilepas dan dibebaskan, walaupun secara serta-merta juga pada ketika itu juga pihak pendakwaan telah pun membuat rayuan kepada kes ini. Dan selepas itu pemimpin UMNO Isham Jalil tampil mempersoalkan pembebasan tersebut. Muhyiddin lepas, apa nak jadi dengan negara ini? Itu kata Isham Jalil di malaysiakini.com 15 Ogos 2023. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Isham Jalil mahu Peguam Negara memfailkan rayuan berhubung pelepasan dan pembebasan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berhubung dengan 4 pertuduhan salah guna kuasa sebanyak 232.5 juta ringgit Malaysia bagi parti itu yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa hari ini. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamil Hussein berkata 4 pertuduhan terhadap Muhyiddin Mat Yassin itu yang menyatakan suapan bagi sekutunya bersatu tidak mendedahkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23(1) Akta SPRM. Kata Isham Jalil, ini amatlah pelik. Kalau begini, adakah apabila sesiapa jadi Perdana Menteri atau Menteri selepas ini, maka mereka boleh meminta rasuah dari kontraktor atau syarikat berjumlah beratus juta dari projek kerajaan di mana sumber dana adalah wang rakyat dan hasil cukai, asalkan mereka masukkan ke akaun parti politik mereka. Itu persoalan daripada Isham Jalil. Dan Isham Jalil seterusnya berkata, saya gesah supaya Peguam Negara memfailkan rayuan pendakwaan ke atas kes ini di Mahkamah Rayuan, kata Isham Jalil. Tambahnya lagi, sebab jika kes ini menjadi keputusan dan duluan undang-undang, maka lebih teruklah rasuah berleluasa di negara ini, katanya dalam satu hantaran di Facebook beliau pada hari ini. Hakim Jalil juga memutuskan bahawa pertuduhan ke atas bekas Perdana Menteri itu adalah cacat, tidak berasas dan kabur, serta tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Muhyiddin Mat Yassin sebagai Perdana Menteri pada ketika itu didakwa telah menggunakan kedudukannya untuk suapan bernilai 232.5 juta ringgit Malaysia daripada 3 syarikat, iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd, serta Azman Yusof bagi Parti Bersatu. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya di antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Jamil dalam penghakiman ringkasnya berkata, Mahkamah mempunyai kuasa adah untuk mengenepikan atau membatalkan pertuduhan serta menggantung pertuduhan secara kekal. Mahkamah mendapati Muhyiddin dituduh dengan satu kesalahan yang tidak diperuntukkan mengikut undang-undang. Keempat pertuduhan itu cacat kerana tidak mendedahkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23(1) Akta SPRM, katanya. Bagaimanapun mengulas kes itu, Isham berkata dia amat tidak bersetuju dengan keputusan pada hari itu. Katanya, saya amat tidak bersetuju sebab saya dan rakyat Malaysia bayar cukai bukan untuk menteri-menteri dapat rasuah bagi kegunaan parti politik mereka. Wang rakyat dan cukai tidak sepatutnya digunakan untuk tujuan ini, katanya. Tambahnya lagi, dan jika rasuah itu diterima untuk dimasukkan ke dalam akaun parti politik sendiri, ia adalah untuk kepentingan peribadi bukan kepentingan awam, katanya.
Tambahnya lagi, sebab rakyat mempunyai pandangan politik yang berbeza dan membayar cukai bukan untuk menaja parti politik, katanya. Ahli MKT itu juga membidas keputusan mahkamah yang didakwanya tidak adil apabila membabitkan pemimpin UMNO. Katanya bila kena pada parti lain semua okey. Rasuah 200 juta pun boleh masuk dalam akaun parti, tak mengapa. Apa nak jadi dengan negara ini? Itu soal Isyam Jalil. Timbalan Pendakwa Raya Wan Saharudin Wan Ladin ketika dihubungi oleh Malaysia kini berkata, pihak pendakwaan mempunyai arahan untuk memfailkan rayuan kepada Mahkamah Rayuan berhubung keputusan Jamil. Saya walaupun selalu mengikuti kepada perkembangan kes ini, tapi saya tetap di belakang kepada badan kehakiman. Kalau seperti yang saya selalu katakan, kalau mahkamah sudah putuskan bahawa Muhyiddin tak bersalah, kita harus menghormati keputusan mahkamah. Mahkamah mempunyai bidang kuasa, mahkamah mempunyai satu kredibiliti, mahkamah mempunyai pengetahuan yang luas, mahkamah boleh membuat keputusan terbaik. Jadi tahniah diucapkan kepada Tan Sri Mahyadin Mak Yassin kerana telah menang dalam kes ini. Tahniah diucapkan, tapi jangan lupa masih ada lagi rayuan yang sudah dibuat pun untuk kes ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita ucapkan tahniah kepada Muhyiddin, tapi belum selesai sehinggalah di Mahkamah Rayuan, dan ada satu lagi Mahkamah Persekutuan. Sekiranya kedua-dua mahkamah ini Muhyiddin menang juga, maka tahniah diucapkan kepada Muhyiddin secara total, dan tahniah diucapkan kepada Mahkamah Negara Malaysia yang berjaya membuat keputusan. Satu lagi keputusan yang saya fikir sukar, tetapi tahniah kerana benar tak benar, salah tak salah, tapi masih belum selesai sehinggalah di Mahkamah Persekutuan. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya persoalan ataupun satu misteri yang besar bakal berlaku di Malaysia, iaitu siapa pengganti AGC pada ketika ini, iaitu Idrus Harun. Siapakah pengganti beliau yang dianggap paling layak? Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, berbaki kurang daripada sebulan daripada sekarang, Tan Sri Idrus Harun menamatkan kontraknya pada bulan depan, iaitu pada bulan September, selepas beliau dilantik semula sebagai Peguam Negara pada 3 Mac yang lalu. Tuan-tuan dan puan, menjadi satu persoalan besar bagi seluruh Malaysia ialah siapakah beliau yang akan menggantikan Idrus Harun ini. Ramai sekali yang telah memberikan pandangan dan pendapat siapa yang bakal pengganti beliau. Dilihat banyak sekali yang boleh menggantikan beliau, sama ada sebagai orang yang dikenali sebagai orang yang tidak terlalu menonjol kepada politik, ataupun seorang yang terlibat dengan politik, ataupun beliau adalah peguam ataupun berpengalaman besar di dalam bidang perundangan Malaysia pada ketika ini. Pastinya seluruh Malaysia menantikan siapakah yang akan menggantikan beliau, kerana rupa-rupanya tugas AGC ini bukan mudah. Terutamanya berkaitan dengan kes-kes yang berprofil tinggi. Mereka selalunya dikaitkan dengan kes-kes yang berprofil tinggi, sama ada pendakwaan atau dilepaskan, ataupun digugurkan kes atau diteruskan kes. Jika itu berprofil tinggi, selalunya mereka selalu disebut-sebut juga. Antara AGC yang paling terkenal ialah anda kenal dia siapa? Yang telah membuat buku dan sebagainya. Itu amat menarik perhatian, kerana ini akan menentukan hala tuju kepada penguatkuasaan undang-undang di Malaysia.
Walaupun begitu, kita doakan semoga pengganti kepada Tan Sri Idrus Harun ini yang akan menamatkan kontraknya pada bulan depan selepas beliau dilantik semula sebagai Peguam Negara pada 3 Mac yang lalu, disambung kontraknya, sehingga kini belum ada lagi sebenarnya individu yang bakal menggantikannya yang diwar-warkan. Timbul persoalan, apakah pelantikan Peguam Negara yang baru nanti ini selepas dilantik untuk menggantikan Tan Sri Idrus Harun ini dalam kalangan pegawai kanan Jabatan Peguam Negara, hakim yang sedang berkhidmat atau bekas hakim? Itulah persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Itulah persoalan-persoalan yang pasti akan menjadi persoalan utama untuk beberapa minggu ini. Dan pastinya pada bulan September nanti ini, hanya sebulan daripada sekarang, kita akan tahu siapakah ketua ataupun siapakah peguam negara yang akan diumumkan, yang mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Kerana peguam negara memerlukan perkenan Yang di-Pertuan Agong selepas namanya dicadangkan dan memerlukan perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita doakan semoga Tuhan Yang Esa memberikan kebijaksanaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memperkenankan nama-nama yang dicadangkan nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.